Kita dah belajar tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud apa? Sujud sejadah. Sujud sejadah kalau kita ikut imam, sebab kita sedang membincangkan solat berjamaah. Bila mengikut imam, imam buat, kita wajib ikut. Itu kita dah bincang. Kalau imam tak buat, kita wajib tak buat. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya, batal sembahyang. Batal sembahyang kita lah. Itu sujud tilawah. Sebab dia tegas. Sujud tilawah ni imam buat, kita kena buat. Imam tinggal, kita tinggal. Jangan lawan. Kemudian kita dah belajar juga sujud sahwi. Semua ni perkara ni sunat dah. Tapi bila imam buat, kita wajib ikut. Kerana mengikut imam tu hukumnya wajib. Nabi menyebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam itu dijadikan ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya, jangan kamu menyanggahinya, jangan kamu tak ikut dia. Jadi bila imam sujud tilawah, kita sujud. Okey. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau imam buat, kita wajib buat, wajib ikut. Jangan imam sujud sahwi, kita katakan sunat, aku tak nak buat lah, batal sembahyang kita. Sebab kita berjamaah ni, apa yang imam buat kena ikut. Tetapi kalau imam tak buat, sebab sunat dia sujud sahwi ni. Sujud sahwi ni di antara sunat-sunat ab'ad. Dalam sembahyang ada dua jenis sunat. Satu sunat ab'ad, dia sunat buat lah, kalau tak buat pun tak apa. Satu lagi sunat hay'ah. Membaca surah sunat hay'ah, membaca tasbih sunat hay'ah. Jadi katakan dia tak nak sujud, dia imam tak sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ni dapat pahala. Katalah kita nak buat, boleh buat tak? Boleh. Dengan syarat bila imam tak buat sujud sahwi, lepas habis tahiyat dia akan salam. Jadi bila imam dah salam maksudnya apa? Keluar daripada sembahyang. Imam dah keluar sembahyang, jadi kita jangan keluar lagi sebab kita nak buat sujud sahwi. Bila imam dah salam kedua-duanya, maka kita sujudlah seorang-seorang. Kita jangan salam. Dapat pahala sunat. Jadi mesti putus hubungan dengan imam dulu dengan salam imam tadi. Bila imam salam, jadi kita dengan imam putus hubungan. Tak apalah, maknanya kita bebas. Tapi kalau belum salam, jangan buat perkara-perkara yang imam tak buat. Kalau imam tak buat, kita buat, batal sembahyang kita lah. Itu kita dah belajar. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga, tahiyat awal. Tahiyat awal kalau imam tak buat, kita jangan buat. Sebab tahiyat awal ni sunat. Kalau imam tak buat, mungkin dia lupa ataupun dia sengaja. Jadi kalau imam tak buat, kita jangan buat. Kalau kita buat, batal sembahyang. Kecuali kalau kita niat mufarakah, itu lain. Niat mufarakah ni di mana-mana pun kalau niat mufarakah kita boleh buat bersendirian, boleh. Ini yang tak ada niat mufarakah ni. Jadi imam tak buat, kita jangan buat. Tetapi kalau imam buat tahiyat awal, kita pula terlajak. Kita terlajak Imam buat, kita terus berdiri. Kita sebab dengar imam Allah, panjang pula dia punya takbir imam. Kita ingat naik terus. Rupanya imam duduk tahiyat awal. Jadi kita dah berdiri. Bila kita dah berdiri, maka kita terus berdiri mendahului imam lah tu. Imam duduk tahiyat awal, kita dah berdiri. Kita tunggu imam di atas. Jangan turun. Kalau turun, batal sembahyang kita. Kenapa batal? Kenapa bila kita dah berdiri tak boleh turun untuk buat ni tahiyat awal? Kerana tahiyat awal tu sunat. Sedangkan berdiri tu wajib, rukun. Berdiri tu rukun. Jadi bila dah berdirilah. Jangan turun balik. Sebab itu kadang-kadang imam tersilap. Imam dia tak buat tahiyat awal, kita jangan tegur. Jangan tegur imam. Kita tegur imam, subhanallah. Kita duduk tahiyat awal kan, imam dah berdiri. Jadi imam bila dia dah bangkit, kita terus ikut tak payah. Sama ada dia ingat, dia lupa ke, sengaja ke, ikut. Kerana kalau kita mengingatkan imam, dia ada dua risiko. Imam terkejut, apa salah aku? Oh, lupa tahiyat awal. Dia duduk. Bila imam duduk, batal sembahyang. Kenapa batal? Saya sebut tadilah. Berdiri dah wajib, teruslah berdiri. Sebab tahiyat itu sunat. Jadi oleh kerana dia dah berdiri, kita tegur, imam tu turun mengambil yang sunat tadi, batal.
Kerana dia meninggalkan yang wajib, ambil yang sunat, batal. Jadi sebab itu jangan tegur imam perkara-perkara yang tidak membatalkan sembahyang. Imam baca surah salah, tak apalah. Surah tidak membatalkan sembahyang. Tapi surah dia tak ada apa-apa kesan dia, boleh nak tegur, bacakan yang betul. Sebaik-baiknya baca dengan betul lah dalam sembahyang ni, kena baca betul-betul. Tapi dia tidak membatalkan sembahyang. Tetapi kalau Fatihah salah, wajib tegur. Kalau tak tegur, batal sembahyang, satu surau batal. Kerana Fatihah tu rukun. Boleh jadi maksudnya kita kena tahu yang sunat jangan tegur, yang wajib sahaja tegur. Wajib itu pula yang membatalkan sembahyang. Sama lah juga bila kita sembahyang raya, dulu saya dah sebut, sembahyang raya. Sembahyang raya ni setahun 2 kali. Raya puasa, raya haji. Jadi bila kita jarang buat, kadang-kadang kita terlupa. Sembahyang raya ni rakaat pertama kita takbir 7 kali. Dan takbir tu hukum dia sunat. Sunat hai'ah. Tak buat pun tak apa. Rakaat kedua pula takbir 5 kali. Tak cukup pun tak apa, boleh disunat. Jangan tegur, jangan kata subhanallah. Selalunya imam dia lupa pada rakaat kedua, selalunya lah. Rakaat pertama dia ingat takbir ni sebab dia yang bagi taklimat. Tuan-tuan, sembahyang raya ni rakaat pertama 7, dia bagi taklimat. Rakaat kedua 5. Bila dia ada imam dia lupa. Rakaat kedua dia terus bangun, terus dia baca Fatihah. Fatihah hukumnya apa? Wajib, kerana dia adalah rukun sembahyang. Jadi kalau kita tegur waktu itu, subhanallah, imam terkejut, apa salah aku? Oh, lupa takbir. Takbir 5 kali, lupa. Dia pun ambil takbir, batal sembahyang. Kalau dia ambil takbir tu, batal sembahyang imam dan dengan makmum sekali batal. Kerana dia meninggalkan yang wajib. Dia dah baca Fatihah, dah wajib. Teruskan. Jangan patah balik. Boleh tuan-tuan? Sembahyang jemaah ni kita mesti tahu waktu bila nak tegur, waktu bila kita tak perlu tegur. Jadi hari ini kita sambung kunut. Kunut pun sama juga. Kunut, kalau imam tak buat, kita boleh buat. Dia boleh berlawan. Ataupun imam buat, kita tak nak buat, boleh. Kerana kunut ni dia tidak dianggap sebagai melakukan perkara tambahan yang imam tak buat. Tak. Macam di Mekah kan, di Mekah. Imam tak buat, imam di Mekah banyaknya imam Hanafi ataupun Maliki kan, dia tak buat. Dia tak buat ni kunut. Jadi kita nak buat, boleh. Dan imam di Mekah pula dia beri ruang masa pula. Masa dia i'tidal tu, dia i'tidal lama sikit. Waktu subuh kan, main subuh. Selalunya khutbah kunut ni subuh. Jadi bila disebut sami Allahu liman hamidah, imam kata solat subuh, dia tunggu lama. Rabbana walakal hamd, tunggu sekejap kerana makmum Syafi'i baca kunut. Tetapi kita kena baca kunut yang pendek. Jangan baca kunut yang panjang. Kalau baca kunut Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait, tinggal lagi tu. Tertinggal lagi tu, imam dah sujud. Bila kita tertinggal daripada imam 2 rukun berturut-turut, batal sembahyang. Jadi baca yang pendek. Apakah kunut yang pendek? Yang pendek ialah Allahumma ghfirli ya ghafur. Pendek. 2 perkataan. Allahumma ghfirli, maksudnya ya Allah ampunkanlah dosaku, ya ghafur, wahai Tuhan Maha Pengampun. Pendek, dapat sunnah ataupun pahala kunut. Kalau kita sembahyang sekarang tak boleh pergi kan Mekah, tak apalah, kalau samalah di Perlis pun kan, kita buat kunut, kita boleh buat. Sebab ada hadis dia Nabi buat, kita buatlah. Jadi boleh buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Dia tidak dianggap bercanggah. Kalau imam buat, kita tak nak buat pun boleh. Imam kunut kan, kita nak buat macam mazhab lain tak nak buat, dia letak tangan bawah, sah sembahyang. Kita perlu ikut. Kerana kunut tidak dianggap perkara tambahan. Dia hanya berdiri i'tidal, cuma angkat tangan. Dia tidak anggap tambahan. Adapun yang lain-lain, tahiyat awal, kalau imam tak buat, kita dianggap melakukan perbuatan tambahan. Faham? Jadi maknanya ikut imam ni
mestilah perkara yang tidak membatalkan sembahyang. Kalau yang batal jangan ikut. Baik, kita baca. Jika imam meninggalkan kunut, makmum masih boleh melakukannya dengan beberapa pertimbangan. Satu, sunat makmum mengerjakan kunut jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Jadi masa baca kunut tu, kunut yang pendek saja dibenarkan. Kerana kalau baca yang panjang, tak akan sempat sujud bersama-sama imam. Kita akan ketinggalan daripada imam. Tuan-tuan, dalam sembahyang berjamaah ni, selalu saya ulang di mana-mana sebagai ulang kaji. Jangan buat 3 perkara ni bila solat berjamaah. Apa dia? Pertama, jangan mendahului imam. Yang kedua, jangan menyamai imam, sama pergerakan imam tu. Dan yang ketiga, jangan tertinggal daripada imam. Masuk kunut tadi lah. Baca kunut pendek. Kerana imam yang tak buat tu, dia akan sujud. Allah, sujud gitu dah baca kunut panjang. Dah tertinggal, imam duduk antara dua sujud. Imam sujud kedua, kita dah baca lagi, boleh batal sembahyang. Ya, jadi kita di sini dia kata sunat makmum, sunat boleh dapat pahala mengerjakan kunut jika sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Baca yang pendek, dia pendek, sempat sujud bersama-sama imam. Okey. Yang kedua dia kata, harus baginya membaca kunut jika sempat dengan imam pada duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud masih boleh lagi sebab dia baru 2. Dia yang tak boleh ni, bila dah masuk 3, itu yang jadi batal. Dia 2 rukun masih boleh lagi tuan-tuan. Jangan masuk rukun yang ketiga tu. Bila masuk rukun ketiga, dah lengkap 2 rukun macam ni. Yang jadi batal. Contohnya, bila imam rukuk. Bila imam rukuk, sepatutnya makmum rukuk lah. Katalah makmum tak tahu, dia duk baca surah Kahfi lah, surah panjang. Imam dah rukuk, imam dah buat satu rukun fi'li. Satu dah. Allahu Akbar imam. Kita belum ni, kita duk baca surah Kahfi. Lepas imam rukuk, imam buat apa? Rukuk tu rukun ni. Rukun wajib ikut sepatutnya. Tapi tak ikut katakan. Dah satu. Lepas imam rukuk, imam akan i'tidal. I'tidal pun rukun. Sami'allahu liman hamidah. Dah 2 dah. Kita tertinggal 2 sebab kita belum lagi rukuk-rukuk makmum tadi. Kerana dia tak tahu. Tak tahu sebab tak belajar kan. Jadi bahaya, dia tak tahu boleh membatalkan sembahyang. Jadi imam dah i'tidal dah 2. Kita nak baca surah Kahfi belum lagi rukuk. Apabila imam lepas i'tidal, dia akan sujud. Allah sujud. Apabila dahi imam sampai tempat sujud, kita yang belum lagi rukuk-rukuk batal sembahyang. Kerana kita telah meninggal, tertinggal daripada imam 2 rukun berturut-turut. Itu. Kalau 2 rukun lagi masih belum lagi, tapi 2 rukun berturut-turut batal. Satu rukun pun tuan-tuan dah rugi dah sebenarnya. Satu rukun dia menghilangkan fadilat jamaah. Contoh imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Kita tak rukuk. Kita tak rukuk, kita nak baca surah. Baca surah sunat. Sepatutnya tinggalkan surah tu, ikut imam rukuk. Allahu Akbar, imam dah buat 1. Bila imam i'tidal, imam dah masuk 2. Kita belum lagi rukuk. Hilang pahala jamaah. Rugi mana tertinggal 1 rukun pun merugikan. Pahala jamaah berapa tu tak? 20? 27? Tak dapat. Ini disebut dalam kitab ini dan juga dalam kitab Aqaulutan fi Ahkam pun ada disebut. Baik. Yang ketiga, tidak harus, maknanya haramlah batal sembahyang, tidak harus lagi melakukannya jika tidak sempat dengan imam kecuali dalam sujud yang kedua. Maknanya bila dia buat juga dia akan masuk sujud yang kedua, maka ketika itu batal sembahyang. Tuan-tuan ambil pensel tulis batal sembahyang yang ketiga. Tak boleh Jadi mesti yang 1 dan yang 2 saja boleh. Maknanya tertinggal mula-mula dapat sujud bersama-sama imam, itu tak ada masalah. Yang kedua ni tertinggal duduk di antara 2 sujud. Imam dah duduk antara sujud, kita baru sujud, maka kita dah hilang pahala jamaah. Sebab tu dia harus. Bila tidak harus ni maknanya batal lah sembahyang. Jangan tertinggal berimam. Jadi sebab itu kita baca kunut yang pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Pendek memang boleh ikut imam, tak tertinggal pun begitu. Jadi makmum yang melakukan kunut
yang ditinggalkan oleh imam tidak dianggap melakukan perbuatan tambahan. Tadi saya dah sebut. Imam tak buat, kita nak buat, boleh. Ataupun imam buat, kita tak buat pun boleh sebalik. Jadi kunut ni dia fleksibel. Berbeza dengan sujud tilawah tadi. Tilawah kalau imam buat, wajib buat. Imam tinggal, wajib tinggal kan. Ni kunut tak? Imam buat, kita boleh tak. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Imam memang tak buat, kita nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Jadi dia fleksibel. Kenapa dia kata tidak batal? Dia kata tidak dilakukan oleh imam, tetapi dianggap memanjangkan. Sebab kita bila kunut hanya memanjang, berdiri lama sikit je. Dia tidak ada perbuatan tambahan. Berdiri dan angkat tangan tidak dianggap perbuatan tambahan. Dianggap memanjangkan apa yang dilakukan oleh imamnya, iaitu i'tidal. Dia berdiri lama sikit, kita boleh berkunut kalau imam tak buat. Perbuatan ini dipanggil mutakhallif. Mutakhallif tu berdiri lama sedikit. Jadi masa berdiri tu bisa baca lah kunut. Boleh? Ada soalan? Tuan-tuan? Ayah. Tak perlu. Terus ya Allahumma hadini fi man hadait. Kalau nak baca bismillah boleh, tapi jangan kuat. Bismillah ni Bismillahirrahmanirrahim kan, dengan nama Allah. Boleh baca perlahan lah. Tapi tak dituntut kita baca kuat-kuat. Kunut ni bila imam sami'allahu liman hamidah, tidak kan? Terus ya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Dia baca kuat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Jadi tak ada masalah nak baca pun tak apa. Tapi kalau dia jadi imam, sebaik-baiknya tak payah baca lah. Sebab dalam kitab-kitab tu jarang dia sebut bismillah. Walaupun boleh. Tapi kita nak baca perlahan tak apalah. Sama juga khutbah. Kan khutbah kan? Lepas tu kita terus baca Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Ada setengah khatib dia baca bismillah, baca perlahan-lahan, jangan baca kuat. Sebab Nabi tak baca kuat. Nabi tak baca bismillah pun, terus je. Dalam kitab lah, kita duduk dalam kitab, terus Nabi baca khutbah kan, tak ada mula dengan bismillah. Kita nak baca perlahan, boleh. Boleh? Ada lagi? Tentang bab sembahyang? Bab sembahyang ni tuan-tuan, kita kalau ada benda yang kita pernah lakukan, yang kita was-was, elok kita bincang. Saya pun belajar juga. Sebab bab sembahyang ni yang menentukan amalan-amalan lain diterima oleh Allah ataupun tidak. Sebab soalan yang pertama di akhirat kelak adalah solat. Bab solat. Bukan tanya sedekah, tak. Bukan tanya haji, tak. Bukan dia tanya apa tu kita punya zakat, tak. Solat dulu. Jadi bila solat kita beres, insya-Allah Kalau tak ada saya sambung lagi. Muka surat ya. Niat. Tunai, adaan tu tunai, okey. Maknanya wajib sebut ke macam mana? Okey. Dia dalam bab niat ni tuan-tuan, dia ada tiga, kalau sembahyang seorang dia ada tiga perkara yang kena buat. Dia kena ada qasad, ta'rud, ta'yin. Ini mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i. Ini sembahyang seorang. Kalau kita sembahyang jemaah ada satu lagi 4, qudwah. Kalau jamak ada lagi jam'un. Kalau kasar, kasrun, ada 6 pula tambah. Dan niat ini rukun niat. Rukun niat ni tengok kita sembahyang apa. Kalau sembahyang seorang, 3 je lah. Iaitu qasad, ta'rud, ta'yin. Apa makna qasad? Qasad ni kita hanya menyebut sahaja aku solat isya, dia katakan. Bukan kerana paksa. Orang yang sembahyang kerana paksa tidak sah. Mesti sahaja. Itu namanya qasad. Ta'arud, sembahyang apa? Sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, fardu ke? Itu ta'arud. Sebab tu kita sebut kalau sembahyang isya tu memang dah fardu lah, tak payah sebut lah.
Dan yang ketiga, ta'yin. Ta'yin tu nama semayang tu. Semayang Isya wajib sebut ya. Bagi mazhab Syafi'i wajib sebut semayang Isya. Adapun nak sebut rakaat sunat. Tak sebut pun tak apa. Adapun nak sebut adaan ataupun tunai sunat, tak payah sebut pun tak apa. Kalau sebut lagi baik. Tapi maknanya yang asas tu mesti sebut. Iaitu sahaja aku semayang, itu dipanggil qasad. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud tu semayang fardu ke semayang sunat, kena sebut. Wajib Dan yang ketiga, ini semayang seorang. Yang ketiga, nama semayang tu, semayang Isya, ini semayang seorang. Kalau di semayang jemaah ada 4, iaitu apa tu? Qudwah. Qudwah ni imaman, makmuman, kena sebut. Itu dalam kitab ni kita sebut yang mendalam tu ada sebut. Jadi kesimpulan yang abang tanya tadi, itulah dia, maknanya nak sebut adaan ataupun tunai itu sunat lah. Kalau sebut, boleh sebut lagi baik. Kalau orang yang was-was, jangan sebutlah. Kerana bila kita menyusun, bila kita niat ni menyusun ayat di dalam hati, di situlah syaitan akan ganggu. Cuba tengok panjang kita susun Usalli fardu isya'i arba'a raka'atin. Sebut 4 rakaat pun. 4 rakaat pun tak payah sebut. Isya tu dah cukup dah. Isya memang 4. Tapi kalau kita yang boleh sebut, elok sebut. Usalli fardu isya'i arba'a raka'atin makmuman. Makmuman kena sebutlah sebab mengikut imam. Makmuman adaan lillahi ta'ala, tunai kerana Allah. Kerana Allah pun tak payah sebut, disunat. Boleh? Jadi kalau sembahyang jemaah ada 4 lah. Apa dia? Qasad, ta'arud, ta'yin, qudwah. Qudwah ni makmuman, ikut imam. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang tak ikut imam, maka tidak sah mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Boleh?